agama. Antara tajuk buku yang ditulis oleh Ustazah adalah Angan-Angan Firdausi, Dakwah Penuh Ukhuwah, dari lisan ke lisan dan amalan harian. Mungkin kita satu hari kita boleh beli buku ni dan bacalah. Beliau juga merupakan seorang selebriti TV bagi bidang keagamaan kerana beliau adalah penyumbang slot Bismillah Ad-Duha, siaran Astro Oasis dan Assalamualaikum TV Al-Hijrah. So pada malam ini kita akan mendengar satu tajuk ceramah yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Yang itu tajuk yang akan dibentangkan pada malam ini oleh Ustazah ialah Sakratul Maut. Kita semua akan melalui fasa Sakratul Maut. Jadi kita nak dalam keadaan kita menempuh saat tersebut, kita dalam keadaan bersedia. Jadi pada malam ni kita bertuah kerana Ustazah akan menghuraikan tajuk yang sangat penting. Jadi saya tak nak berlengah masa. Kita jemput Ustazah untuk memperkenalkan diri sedikit dan juga terus kepada tajuk ceramah yang seterusnya. Silakan Ustazah. Ustazah? Kita pelan sikit ni. Ustazah mana? Sekejap sebab Ustazah tak ada line sekejap. Dia keluar. Oh. Okay. Jaja ada dalam ni ke? Ya saya. Alhamdulillah. Ya saya. Aku saja nak berkenalan. Sekejap Ustazah tengah cari line. Tiba-tiba line tak ada. Mungkin JB boleh tolong ke? Buat online macam ni lah, sekejap ada, sekejap tak ada. Kena kita bersabar banyak-banyak. Check. Katimah Ibrahim has raised her hand. Zalifah. Ifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey dah. Minta maaf, beginilah kalau malam hari di tempat saya. So saya gunakan handphone, insya-Allah okey kot. InsyaAllah. Cuba. Okey. MC dah bercakap ke tadi? Saya tak dengar. Ya, dah ada intro dah Ustazah. Dah ada intro. Kita buat intro untuk Ustazah ya. So saya terus start. Ya, boleh start Ustazah. Boleh start Ustazah. Baik, terima kasih banyak, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Diuruskan kalau tak silap saya asbab pertemuan saya dengan Kak Nora pada Rehlah Utara tempoh hari, subhanallah. Kita berukhuwah, berambung di sini. Alhamdulillah, semoga semuanya sahabat-sahabat Kak Nora baik. Cuma di awalan ni sahabat-sahabat muslimat, Ustazah minta tolong dengan sangat semua orang tolong off mic. Okey, kita dengar macam ni. Tolong off mic. Okey, terima kasih banyak. Off mic, okey. Bila off mic baru semua orang dengar clear, insya-Allah. Ni nama rohani belum off mic lagi.
pastikan semua off mic ataupun yang admin boleh control lah kot. Saya tak pakai laptop ni jadi saya tak nampak. Saya tak tahu nak tengok macam mana. Ramai lagi yang belum off mic, tolong off mic, tolong bekerjasama. Tolong mute ya semua, tolong mute dia punya volume. Minta kerjasama ya. Ustazah nak start dah ni. Ramai lagi tak off lagi. Ya, mungkin ada yang tak pasti, tak tahu. Jadi admin boleh mungkin PMP ke macam mana ya. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya diberi amanah pada malam ni untuk berbicara tentang sakaratul maut. Okay? Jadi tajuk sangat dahsyat. Itulah dia sakaratul maut. Tak sanggup rasanya dalam tempoh 1 jam ni kita nak berbicara tentangnya lalu menamatkan. Sebab perbahasan sakaratul maut sangat panjang. Saya merujuk kitab Di Balik Tabir Kematian dalam bab yang ketiga bertajuk dahsyatnya sakaratul maut dan yang mesti dilakukan saat itu. Jadi buku kitab yang ada depan saya ni memandu kita seandainya sakaratul maut itu datang kepada kita, apa yang kita nak buat. Bukan cara-cara kita dah masa tu tak ingat dah tips dia bagaimana kan, apa yang kita belajar takkan ingat dah. Sedangkan diajak untuk menyebut nama Allah pun ramai orang terlupa untuk menyebut. Bayangkan wa na'udzubillah min zalik. Apatah lagi nama Allah kan, kalau diserukan siapa duduk di samping isteri, suami, anak-anak, kadang-kadang tak kenal dah. Okay? Maka macam mana kita nak ingat pesanan-pesanan guru kita untuk berdepan dengan sakaratul maut kecuali dengan amal soleh bekalan yang kita bawa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita belum maut tapi pasti maut. Betul kan? Muslimat dirahmati Allah. Okay, kalau Ustazah sebutkan dalam pertemuan pertama ni bukan untuk berkuliah sangat tetapi untuk berukhuwah fillah. Jadi bila untuk berukhuwah fillah, Ustazah rasa macam kalau nak tanya khabar ni apa khabar calon-calon jenazah. Pakat marah semua orang Penang ni calon jenazah terkoi Ustazah ni. Okay? Jadi maksudnya semua kita memang pasti akan menjadi jenazah. Cuma kalau ditanya satu persatu, semua kita tak buat persiapan lagi yang sangat-sangat rapi. Tak buat persiapan. Malu kita dengan Allah kalau ditanya kau dah ready ke belum? Belum lagi. Muslimat dirahmati Allah, pagi tadi dalam kuliah saya betul-betul terkedu kita. Sebab seorang daripada sahabat sepengajian yang istiqamah dalam majlis ilmu, hari Ahad tempoh hari ambil anak balik daripada ambil anak di Perlis. Anaknya belajar di Perlis sampai di Tapah nak balik KL, aksiden. Beliau kembali ke rahmatullah pagi subuh Ahad tersebut dan anaknya masih di hospital dalam keadaan kritikal. Suaminya selamat. Jadi memang sahabat-sahabat sepengajian terkejut. Sebab on the way nak pergi tu siap dia berselfie, tunjuk dekat kawan-kawan, doakan perjalanan selamat. Okay, tiba-tiba tak balik dah. Itulah dia sakarat yang dijanjikan oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Semua orang ada bahagian masing-masing, ada cara mati masing-masing yang kita tak boleh tahu macam mana cara kematian kita. Dan bila tarikh kematian kita. Kalau tahu senang. Buat je lah jahat, lambat lagi kok nak mati. Dalam dekat 70 orang ni rasanya lambat lagi nak mati ni. Kalau suruhan tusum semua orang tak sanggup. Siapa yang dulu muslimat dirahmati Allah sebab semua kita tak siap sedia. Tapi percayalah dengan ilmu, percayalah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita akan merasa terpandu. Kitab ini mengajarkan kita bagaimana para rasul, bagaimana para sahabat yang diajar sendiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para tabi'in mendapat satu signal yang begitu indah daripada Allah ketika berdepan dengan sakaratul maut. Okay, muslimat dirahmati Allah. Maka mestilah setiap kita ini memikirkan bagaimana datangnya sakaratul maut itu sebenarnya satu perkara yang sangat serius untuk kita hadapi. Okay, sebab itulah bila setiap kali kita berada dalam ancaman sakaratul maut, kita akan bertanya diri kita, keimanan yang ada pada diri kita. Sepertinya kata orang-orang bijak, engkau tidak pernah tahu bila malapetaka yang sekarang dihadapi orang lain itu akan datang kepadamu.
Kita selalu kata ujian kita besar, ujian kita berat, ujian kita perit. Tapi ketahuilah tidak seperitnya sakaratul maut. Kitab ini mengajar kita tak ada ujian yang paling dahsyat melebihi ujian sakaratul maut. Cuma sekarang ni tak ada siapa orang yang dah berdepan dengan sakaratul maut tu hidup balik. Lalu bercerita kepada kita, "Hei, kau bersedia-sedialah. Aku hari tu masih kena ujian sakaratul maut dahsyat." Teruk aku ni tak ada orang bercerita. Sebab tu hari ni bila diceritakan tentang alam barzakh, tentang saat-saat kematian, ada orang yang berani menempelak. Ustaz tu pernah mati ke duk cerita kat kita ni tentang sakaratul maut? Ustaz tu pernah duduk menginap di alam barzakh ke? Duk cerita kat kami tentang alam barzakh. Kesian orang macam ni. Sebab dia tak faham betapa Quran itu menjadi panduan kepada kita. Betapa hadis Nabi SAW itu sangat bertegas dalam hal-hal yang mengingatkan kita tentang kematian. Maka kalau kita tak jadikan sumber perundangan Islam Al-Quran, hadis Nabi ataupun sunnah, kemudian ijma' dan qiyas sebagai sumber perundangan Islam, maka dia akan tersasar dalam bercakap. Namanya Islam tapi cakapnya tak macam orang Islam. Sebab itu terkadang Islam ini semakin mengecil kuasanya, semakin runtuh bukan oleh musuh di luar Islam, tetapi orang Islam itu sendiri. Kerana apa? Kerana dia tidak cuba memahami agama yang dianuti. Jadi dia bermusuh dengan sesuatu yang dia tak tahu. Itulah sifat manusia, kata para alim ulama. Dia bermusuh dengan sesuatu yang dia tak tahu. Bila dia tahulah mudah rupanya aku yang tak faham selama ni. Selama ni yang dia rasa payahnya lah, tengah musafir pun nak kena solat. Nak cabut kasut, nak buka tudung, Zuhur singgah lagi, Asar singgah lagi, nanti Maghrib solat lagi, Isyak penat-penat pun kena sembahyang lagi. Sebab dia tak tahu, dia rasa beban, dia rasa berat. Rupanya bila dah tahu, dah belajar macam-macam ilmu kita dapat. Di sana ada rukhsah, hadiah ataupun kelonggaran daripada Allah. Selagi mana permusafiran kita tu bukan permusafiran ke arah maksiat. Subhanallah muslimah, ada banyak lagi cerita-cerita yang kita sebenarnya on the way nak ambil tahu. Jadi bila kita dah betul-betul tahu, muslimat dirahmati Allah, tentang sakarat, walaupun kita tak pernah mendepaninya, tapi datang keyakinan luar biasa. Ya, jadi semoga bila sampai kepada saat kita nanti, subhanallah, seperti pesannya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, terhadap suatu bahaya yang kamu tidak ketahui bila akan menimpamu, maka kamu harus selalu siap siaga menghadapinya sebelum ia datang secara mengejutkan." So apa maksud Luqman Al-Hakim? Nasihat kepada anaknya, itulah dia tentang sakaratul maut. Jadi para salafus soleh, orang-orang alim, muslimat dirahmati Allah, mengingatkan tentang sakaratul maut, walaupun mereka belum pernah merasakan apakah itu sakitnya, bagaimana tentang sakaratul maut. Jadi bila kita sentiasa bersiap sedia, muslimat dirahmati Allah, insya-Allah, ya, kita tak datang rasa takut. Tengok anak-anak kita nak periksa lah. Kan menghitung hari ni nak SPM dah. Anak ibu dah ready ke belum? InsyaAllah bu. Tuition dah buat. Bangun tengah malam study. Buat study group. Cikgu yang hebat-hebat pun datang mengajar. Buat latih tubi. InsyaAllah kakak dah bersedia. Ibu tolong doa je. Kita dengar pun macam confident je. Nanti dapat result pun tak pelik lah. Alhamdulillah nampak usaha anak aku ni. Dia buat persiapan. Sebab apa? Sebab dia tahu SPM ni penting. Kalau aku gagal SPM, macam mana aku nak masuk universiti nanti? Macam mana nanti nak menempatkan diri di kedudukan yang baik? Dia tahu dah mindanya dipasak dengan benda tu daripada sekolah rendah, naik sekolah menengah. Cikgu-cikgu hari-hari cakap kena cemerlang dalam SPM. Dia tahu dah, maka dia buat persiapan. So yang tak buat persiapan akan mendapat kegagalan. Sebab itulah pentingnya majlis ilmu yang mana para asatizah kita takkan lari saban hari bercakap mengingatkan tentang kematian. Dan kalau boleh, subhanallah muslimat dirahmati Allah, hari-hari kita disuruh bercakap tentang kematian. Lazimkan diri bersama keluarga, bersama para sahabat, bila kita bertemu mengingatkan tentang kematian. Dan apakah kematian itu sebenarnya? Itulah permulaan kepada alam akhirat. Maka para sahabat Nabi bukan tak pernah bertemu macam kita zaman sekarang ni, duk ngetih lah, open table lah, jalan sana sini lah. Bukan tak pernah. Tapi bila bertemu, mereka buat kebaikan, bukan bermaksiat kepada Allah. Dan bila mereka berpisah, mereka akan pastikan saling nasihat tentang alam akhirat. Itu persahabatan yang indah. Sampai Abu Sufyan yang memusuhi Nabi SAW pada awalnya,
menyebutkan kepada para pengikutnya, aku tak pernah melihat seorang sahabat dicintai oleh sahabatnya seperti mana Rasulullah dengan para sahabat. Maksudnya macam mana muslimat? Dia jumpa ramai mengaku BFF tapi tak sehebat persahabatan Rasulullah dengan sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun sentiasa saling mengingatkan tentang kematian, hidup mereka tidak jumud, hidup mereka tidak terkebawah, bahkan mereka mendapat kemajuan luar biasa. Ini kehebatan orang yang sentiasa mengingat kematian. Mungkin sukar kita nak biasakan dalam rumah tangga kita, sikit-sikit ingatkan tentang kematian. Suami menyampah nak dengar ustazah. Sebab apa? Sebab dia tak belajar benda yang sama. Anak-anak bila kita ingatkan tuang teh sikit, suap makan, kita cerita nanti kalau mama mati, mama ni malas lah nak bercakap, sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Kita pula kena marah muslimat. Sebab apa? Sebab mereka belum faham. Jadi kita tak salah. Inilah dia dakwah. Kita cakap, sampaikan. Sebab di sana ada satu lagi sistem pendidikan yang datang daripada budaya barat yang cukup anti bila kita bercerita tentang kematian. Bagi mereka, orang yang bercakap tentang kematian ni adalah satu perkara yang membosankan. Adalah satu perkara yang melemaukan. Nanti akan jadi manusia yang tidak produktif. Bahaya kalau ada staf sikit-sikit ingat mati, sikit-sikit ingat mati. Itu pada mereka. Tapi dalam agama Allah tidak. Orang yang ingat mati, dia bukan bercita-cita nak jadi jutawan kat dunia je. Seorang businessman bukan bercita-cita nak jadi jutawan di dunia saja, tapi juga menjadi jutawan di akhirat Allah. Maka bayangkan cara dia bekerja. Cara dia bekerja tu sudah pasti luar biasa muslimat. Sebab dia bukan target kejayaan dunia yang pasti akan berakhir. Tapi target dia adalah kejayaan akhirat yang abadan abadah selama-lamanya. Ini penting bila kita mempelajari tentang sakaratul maut. Jadi dibahaskan dalam kitab Di Balik Tabir Kematian, muslimat, sakaratul maut ini sebenarnya adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang dasar nyawa. Yakni menyerang dasar nyawa, yakni jiwa, dan menjalar ke seluruh bahagian nyawa itu sehingga tidak ada satu pun dari bahagian-bahagiannya yang terbebas dari rasa pedih tersebut. Kita baca pun kita rasa sakit dah. Maknanya muslimat dirahmati Allah, kalau sakit kena duri, kena pisau kat tangan, kita boleh cari minyak gamat, tampal plaster, jumpa doktor, yang berparut tu boleh pulih semula dengan izinnya Allah. Tapi bila jiwa muslimat dirahmati Allah tersakiti, Masya Allah, peritnya ditarik nyawa, bertemu kita dengan sakaratul maut, bertemu kita dengan malaikat yang mengambil nyawa, mencabut nyawa, Masya Allah. Rasa sakit kerana tertusuknya duri hanya menjalar ke bahagian jiwa yang terletak pada anggota tubuh yang terkena tusukan itu. Luaran je sakit. Sementara pengaruh luka bakar begitu luas kerana bahagian-bahagian api menyebar ke seluruh tubuh sehingga semua bahagian tubuh yang ada di dalam atau di luar ikut merasakannya. Kesan bakar itu dirasakan oleh bahagian-bahagian rohaniah yang di semua bahagian daging yang terbakar, adapun luka tersayat pisau hanya akan menimpa bahagian tubuh yang terkena. Itulah sebabnya rasa sakit yang diakibatkan oleh luka tersayat pisau lebih ringan daripada luka bakar. Bakar yang macam mana? Muslimat dirahmati Allah. Tadi sambil saya gosok baju petang hari kan, kita nak bercakap tentang sakaratul maut ni, kita cari juga ilmu tentang sakarat. Paginya membaca kitab, buat rujukan. Petangnya sambil kita tangan bekerja lain, telinga mendengar. Dua kuliah saya dengar tentang sakaratul maut. Antara yang saya dengar adalah sakaratul maut yang dibahaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Saya terangguk-angguk setuju sangat apa disebut. Dan ada seorang sahabat, sebab apa yang beliau ceritakan ni saya terbaca juga, muslimat dirahmati Allah. Ada seorang sahabat sampai kalau orang datang menziarah kematiannya dalam keadaan berpakaian merah. Warna merah ni, saya pakai baju warna merah ni, muslimat dirahmati Allah. Kan dia pesan, siap dia berwasiat. Nanti kalau aku nak mati, jangan bagi orang pakai baju warna merah datang pada aku. Wah, kita dengar deep sangat. Dah tengah pakai baju merah ni. Kenapa ya muslimat dirahmati Allah? Sebab para sahabat radhiyallahu anhum ini bertindak dengan ilmunya. Ada orang yang tak kisah pakai baju merah, dia tak terkesan apa. Tapi bagi dia, pakaian merah ni adalah pakaian
yang kalau dipakai, muslimat dirahmati Allah, buat malaikat yang nak memberi rahmat kepada dia ni lari. Sebab warna merah ni antara warnanya api. Jadi takut-takut malaikat yang nak melindungi dia, muslimat dirahmati Allah, lari disebabkan ingatkan api yang datang, rupa-rupanya warna merah. Jadi sejauh mana kebenarannya? Jadi kita nak sebut, habis tu Ustazah tak boleh langsung ke pakai baju warna merah. Ini kisah sahabat yang terlalu berhati-hati, muslimat. Maka fahamlah kita, oh patutlah semua agama kat dunia ni ada prinsip-prinsip yang diguna pakai. Cuma kata Allah, inna din indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Maksudnya, patutlah orang Cina marah sungguh kalau kita nak pergi kepada kematian mak dia ke tok dia ke kan, muslimat pakai baju merah. Dia halau kita. Kan kita bukan mengiyakan agama Buddha tu, tidak. Tapi maksudnya ada kepercayaan-kepercayaan demikian. So salahkah yang tadinya orang soleh berpendapat macam tu? Tak salah. Sama macam kita hari ni. Ustazah haram pakai baju merah. Kita tak boleh mudah-mudah mengharamkan kalau Nabi tak sebut benda tu haram. Tapi tanya diri, berhati-hati macam mana. Saya kalau pakai baju merah ni saya rasa semua mata-mata lelaki pandang saya. Kan kadang-kadang kita terasa begitu. Bila saya pakai baju hitam tak ada pula orang pandang. So nak menyelamatkan diri kita, elakkan warna yang menyebabkan orang lelaki memandang kita lebih daripada kebiasaan. Macam tu saja muslimat. So salah bagi kita kalau kita mengharamkan terus sedangkan hukum tidak mengharamkan. Cuma di sana ada kisah sahabat yang berhati-hati. Jangan sampai nanti bila aku mati ada orang datang ziarah aku dengan pakaian baju merah. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain meninggal dunia, ada orang yang berpakaian warna merah, tidak ada siapa yang menghalang. Sebab itu di kalangan kita, makamnya tak sama. Level keimanan tak sama. Ustazah, kawan dengan dia tu, tak boleh solat lambat Ustazah. Nanti kan dijeling je kat kita. Dia mesti kalau kita pergi mana-mana, biarkan tinggalkan meja makan. Tak habis tak apa. Yang penting solat awal waktu. Kita pula jenis yang tak nak membazir. Selagi tak habis kita nak makan dan nak makan lagi. Kan tak sama muslimat. Tak salah dan tak haram solat di hujung waktu menghabiskan makanan tu dulu. Tapi memang ada orang yang level, itu kita hormat je lah. Tak apa kami nak habiskan makanan dulu. Gilah bukan nak lama sangat pun. 15 minit habis. Lepas ni kita solat. Aku tak boleh walaupun 15 minit, 5 minit aku tak boleh solat lambat. Dah kalau kita 5 orang ni, 4 orang nak habiskan makanan, kau nak solat awal, aku boleh bangun dululah. Jangan kecam. Patutnya kita beristighfar pada diri kita, dia dah makam lain dah dengan kita. Kita ni tak mampu level macam tu. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Jadi semua kita ni beramal tergantung dengan ilmu kita. Jangan sampai kita menafikan apa yang Allah sebut. Supaya nanti bila datangnya sakarat, muslimat dirahmati Allah, kita hanya nampak satu. Redanya Allah. Jangan sampai malaikat azab yang mengambil nyawa kita, dibawa ke tempat-tempat yang kita tak suka nak dengar. Itulah kawah-kawah api neraka Allah. Tapi kita mahu malaikat yang membawa kita ni adalah malaikat yang membawa rahmatnya Allah. Masya Allah, ditarik dengan penuh kelembutan. Sedangkan sakitnya sakaratul maut ini muslimat dirahmati Allah menghunjam nyawa dan seluruh bahagian yang meliputi seluruh anggota badan. Subhanallah. Dia bukan atas kulit saja. Bukan dalam kulit yang memerlukan pembedahan. Sakit dia tu luar biasa Ustazah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Nora bersama-sama dalam Rihlah Utara. Kita berkenalan dengan Ayu kan. Subhanallah, Ayu, saya tak ingat dia cerita dekat ramai, depan orang ramai ke, masa dia berdua dengan saya. Kalau diberi pilihan, dia bukan rasa sakit potong kaki ni. Tapi yang dia rasa sakit, muslimat dirahmati Allah, bila disiat bahagian kulit dia tu untuk ditampal dekat kaki dia. Sebab ada bahagian yang lambat pulih. Yang bius dah habis, baru dia tersedar. Jadi dia kata, ya Allah sakitnya masa tu Ustazah sampai sekarang ni berasa. Itu sakit yang disiat-siat kulit kita bius dah habis muslimat dirahmati Allah. Bayangkan kalau sakarat terus ke jantung hati. Kitab ni menceritakan muslimat orang yang bersangkutan merasa dirinya ditarik dan dicabut dari setiap urat nadi. Urat saraf, persendian,
dan juga dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga ke hujung kaki. Jadi tak ada satu bahagian pun yang tidak terlibat dalam sakitnya sakarat. Kalau kita sakit, oh Ustazah saya terseliuh tadi sakit kaki. Kan muslimat? Ada orang kata sakit kaki aku tak apa lagi, boleh heret kaki, orang boleh tolak dengan wheelchair. Jangan sakit gigi, ada orang sebut macam tu kan. Sakit gigi, siapa tegur aku semua aku rasa macam nak lempang je. Tak boleh aku kalau sakit gigi. Itu nak cerita sakit sungguh lah. Tapi rupanya sakit sakarat jauh lebih sakit sampai menyebabkan kita dah tak boleh bercakap. Nak sebut nama Allah pun kebanyakannya dah tak mampu. Nak kedip mata pun kadang-kadang kita dah tak boleh angkat mata, tak larat. Masya Allah, tabarakallah muslimat. Ini yang diceritakan dalam kitab. Jangan anda tanyakan bagaimana rasa pedihnya. Sehingga sering dikatakan bahawa sakaratul maut itu lebih menyakitkan daripada tebasan pedang. Lebih menyakitkan daripada digergaji. Lebih menyakitkan daripada digunting. Masya Allah, tabarakallah. Sebab sakit yang dirasakan oleh tubuh akibat tebasan pedang itu terjadi kerana hal itu berhubungan dengan jiwa. Bayangkan bagaimana kalau hal itu langsung dirasakan oleh jiwa, yakni nyawa itu sendiri yang dicabut. Allahu Akbar. Kalau seseorang yang dipukul masih boleh berteriak kesakitan. Hal itu kerana masih adanya sisa kekuatan dalam hati dan lidahnya. Dipukul, sakit, masih menjerit. Jangan pukul saya lagi abang, saya dah tak larat dah ni kan muslimat. Kenapa dia masih menjerit? Kerana dia masih ada sisa-sisa tenaga. Sedangkan sakarat, orang nak menjerit pun dah tak larat. Sedangkan suara jeritan orang yang sedang mengalami sakaratul maut tidak dapat didengari. Dia sedang menjerit tapi seluruh orang keliling tak dengar. Bayangkan sakitnya macam mana. Ada orang yang dulu boleh bercakap, sekarang stroke, Allah tarik nikmat dia tak boleh bercakap. Kita nampak dia makin stres. Ujian besar bagi orang yang jaga orang sakit, khususnya orang stroke. Dia bercakap tapi kita tak faham. Dia makin stres. Rasa nak hantuk kepala kat dinding, muslimat dirahmati Allah. Sebab dia rasa dia bercakap. Tapi orang yang sihat tak faham apa dia cakap. Begitulah keadaan sakaratul maut. Dia sedang menjerit. Tapi kenapa semua orang tak boleh tolong dia? Orang tak tahu ke aku tengah sakit sekarang ni. Sebab saat itu sahabat tak ada siapa yang boleh tolong kita kecuali amalan ketika kita buat masa hayat kita dulu. Subhanallah. Ini kerana rasa sakit yang amat sangat dan rasa sakit ini telah memuncak dan menembus ke dasar hati. Akibatnya kekuatan tenaga menjadi hilang. Semua anggota tubuh melemah. Dan sudah tidak ada daya sama sekali untuk berteriak meminta tolong. Jadi siapa yang akan merasakan semua ini? Yang kita rasakan ketakutan ini, muslimat dirahmati Allah, diri kita bakal melaluinya. So kita belajar. Ada orang yang tak melalui sakarat. Ada orang yang tak melalui takutnya berdepan dengan alam barzakh. Siapakah mereka itu, muslimat dirahmati Allah? Itulah orang-orang kafir yang sengaja Allah panjangkan usianya sampai melalui fasa kiamat yang sebenar. Kenapa Ustazah tak adil? Kita orang beriman perlu melalui sakarat, perlu melalui barzakh. Orang kafir pun melaluinya. Tapi ada manusia, golongan yang paling dahsyat, yang saat itu sudah tidak ada seorang pun mengucap kalimah Allah. Siapakah itu orang-orang yang sudah tidak disayang oleh Allah? Orang-orang yang terbeban dengan sakitnya saat kiamat. Muslimat, gegaran kiamat yang mendahsyatkan. Unta yang sedang mengandung, kata Quran, pun boleh gugur kandungannya. Kenapa Allah sebut dalam tamsilan Quran, muslimat dirahmati Allah, unta yang sedang bunting boleh gugur kandungannya. Sebab antara binatang-binatang yang sedang bunting, kalau orang-orang yang pandai sains mengiyakan, muslimat, antara rahim binatang yang paling kuat adalah rahimnya unta. Mustahil untuk mengalami keguguran. Tapi kiamat berlaku, muslimat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah dia boleh gugur kerana gegaran yang berlaku pada hari kiamat. Jadi kita tak boleh lari. Kita tengok baru-baru ni bagaimana letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, muslimat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Tengok gambar-gambar yang sangat mengerikan.
kerbau lembu yang begitu besar saiz tubuhnya boleh rentung begitu saja. Itu baru satu gunung berapi meletus. Belum satu dunia. Jadi bila kita tengok, ya Allah, peritnya orang yang dimatikan Allah pada hari kiamat. Sebab tu jadi orang Islam, jangan minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur aku sampai kiamat. Aku nak tua, aku nak tengok cucu-cucu aku kahwin semua. Ya Allah, puas hati aku ni. Kalau boleh kiamat lah baru aku mati. Ya Allah, jangan minta. Kesian ni orang jahil punya cerita muslimat. Kita minta umur yang panjang, tapi barakah. Apa maksud barakah? Allah takkan susahkan orang yang mendapat keberkatan. Tak cukup, nampak macam sikit gaji, pandemik ni kena potong gaji, isteri kena berhenti kerja, tak cukup. Tapi Allah cukupkan sebab berkat. Cukup je yang anak kita pun tak sakit bulan ni, tak ada nak bawa pergi klinik. Ada je rezeki jiran-jiran hantar bagi ni, jimat sikit duit pasar kita. Allah yang cukupkan sebab berkat. Muslimat dirahmati Allah. Tapi orang yang Allah tarik keberkatan, banyak saja. Tapi hutang keliling pinggang. Jiwa masih resah. Kerana apa? Banyak tapi Allah tarik keberkatan, maka akan berlaku ketidakcukupan. Subhanallah. Jadi kaedah dalam kehidupan beragama ni muslimat, bukan hanya kita nak belajar agama, belajar agama, belajar agama. Ramai orang belajar agama tapi hidupnya tidak beragama. Kesian. So kita nak belajar agama, tahu satu, amal satu. Tahu satu, amal satu. Ini penting. Jangan sampai ustazah saya ni duk simpan lagi ni ilmu agama saya belajar ni. 10 tahun dah belajar. Lepas tu nampak aurat tak tutup lagi ni, tak sempurna lagi cara tutup aurat ni. Nanti ustazah balik haji lah pakai tudung yang betul-betul tutup aurat. Ya kalau sempat buat haji, muslimat dirahmati Allah. Ya kalau sempat tua. Hari ni saya sangat terkesan muslimat sebab kuliah saya pagi tadi tu. Saya jumpa seorang ibu umur 74 tahun. Diperkenalkan oleh AJK Muslimat. Ustazah ni saya panggil mak ni ustazah. Masya Allah, betul mak akak kedak tapi saya kagumlah dengan dia ustazah. Ustazah tahu dia datang masjid ni, dia naik 3 kali bas. Masya Allah muslimat, naik bas, turun kat Coket sebab tak ada bas direct daripada rumah dia ke masjid. Lepas tu naik bas dari Coket turun Sentul, dari Sentul naik bas satu lagi baru sampai dekat masjid tu. Cik 3 kali naik bas. Ya ustazah senyum dengan tongkat. Cik biasa je jatuh masa nak naik tangga bas, nak turun bas. Tapi ada je orang tolong. Ya Allah cik, kenapa sampai bersusah payah macam tu? Sebab masa muda cik tak cari agama ustazah. Biarlah cik mati dalam keadaan mencari agama. Subhanallah muslimat. 74 tahun usianya. Saya tak nak tanya di mana anak-anaknya, muslimat dirahmati Allah. Dah kematian suami. Tapi sengaja nak suruh anak-anak duduk jauh selagi mak sihat. Tak apa, tak payah duduk dengan mak, senang. Rumah mak tak ada TV, tak ada hiburan. Mak hanya nak fikir macam mana nak cari ilmu, nak pergi majlis ilmu. Nanti kan kalau mak kena jaga cucu, anak-anak korang, mak tak pergi majlis ilmu. Itu pendapat dia. Yang jaga cucu jangan lepaskan pula esok. Muslimat dirahmati Allah. Itu pendapat dia. Jadi dia tahu macam mana dia nak handle dirinya sendiri selagi dia sihat. 74 tahun. Lepas tu hari ni adik yang duduk dengan bapak saya ke hantar anaknya balik asrama, muslimat dirahmati Allah. Maka bapak saya seorang-seorang. Saya cuti semua kelas selepas kuliah pagi tadi. Adik saya dah tak ada. Saya balik rumah bapak saya. Umur 84 tahun. Masya Allah. Kau ada apa-apa ke lepas ni? Tak ada pak. Kenapa? Hantar bapak pergi masjid. Saya kata, Pak, kan dah cakap sembahyang kat rumah tak payah pergi masjid. Apa dia jawab muslimat dirahmati Allah? Aku rasa cukup tak senang, tak tenang hati aku kalau solat seorang-seorang. Biarlah nanti bapak mati baru sendiri-sendiri. Selagi bapak boleh ni, bagilah bapak nak solat jemaah. Sebab selalu solat jemaah kat rumah cucu yang dah balik asrama tadi tu jadi imam. Muslimat dirahmati Allah. Dia tak nak jadi imam dah sebab dia dah tak boleh solat tegak sempurna. Jadi cucu yang bujang tu dah tak ada kat rumah, dia nak pergi masjid semula. Anak menantu nak bawa tak ada. Jadi ustazah kata, ya Allah Tuhan, berikan aku kesabaran ya Allah. Anak-anak tak bagi dah. Sebab apa muslimat memang dia dah tak larat dah nak pergi masjid. Tapi bila dia meminta macam tu, hantar bapak pergi masjid, kita yang terasa. Kalau boleh aku tak nak sembahyang seorang-seorang, nanti mati seorang-seorang, tak apa semua orang tahu. Solat seorang-seorang ni dapat apa? Subhanallah muslimat. Orang setua itu masih lagi mencari tambahan-tambahan amal.
kita ni yang tak buat, muslimat macam yakin je boleh tua. Ada ramai orang tak sempat tua pun rupanya Allah jumpakan dengan sakaratul maut. Jadi malam ni tajuk yang dipilih muslimat membuka mata hati kita saat datangnya sakaratul maut tu apa persiapan yang kita nak buat. Okey, rasa sakit itu juga akan melumpuhkan akalnya, membungkam lidahnya, melemahkan semua persendiriannya. Sebenarnya ia ingin sekali meratap. Dia ingin berteriak dan menjerit minta tolong. Tetapi ia tidak kuasa lagi melakukan semua itu. Satu-satunya tenaga yang masih tersisa hanyalah suara lenguhan dan desah nafas tersengal-sengal yang terdengar dari tenggorokan dan dadanya saat sedang nyawa cuba dicabut. Kita nampak tak orang yang sedang nazak, muslimat dirahmati Allah? Tak cakap apa-apa. Puas dah bisik ustazah, Allah tak terdengar daripada mulut dia. Yang dengar nafas tu bukan kat perut dah. Nafas tu dekat dada, naik, mencungap-cungap, turun macam orang kepenatan. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah, hanya suara desahan nafas sahaja. Warna kulitnya juga berubah dan menjadi keabu-abuan, mirip warnanya tanah liat. Ini kalau orang yang pandai tengok lah. Cuba tengok kita punya kulit masing-masing sekarang ni muslimat. Isu ustazah ni tak adalah warna kelabu asap, okey je warna coklat sawo matang ni, lambat lagi dah tu insya-Allah. Muslimat dirahmati Allah. Tapi orang yang sedang sakarat, orang yang pandai tengok muslimat dirahmati Allah, dia tahu ni jangan tinggal bapak engkau ni sikit lagi ni. Kan? Kerana apa warnanya begitu? Dah tak macam warna kulit sangat. Iaitu tanah yang menjadi sumber asal penciptaannya. Warna kulit pun dah warna tanah sebiji, muslimat dirahmati Allah. Nak cerita pucatnya dia. Sudah tidak ada darah yang mengalir lagi pada tubuhnya. Seluruh urat tercabut kekuatannya. Yang menimbulkan rasa pedih di sekujur tubuh bahagian dalam dan luarnya. Bola matanya terbelalak ke atas. Bibirnya tertarik ke belakang. Orang sakarat, bibirnya tertarik ke belakang. Ni sebab itu ada orang yang ditarik nyawa, muslimat dirahmati Allah, kelihatan macam senyum. Biasa tak tengok jenazah, ya Allah ustazah, amal apalah senyum jenazah. Lebih-lebih lagi yang jenazah tu dah berhari-hari, muslimat dirahmati Allah. Sebab meninggal tempat lain, ada kan dibawa meninggal kat negara lain, diawetkan sekejap jenazah ni. Untuk hari ke-3, hari ke-11 baru sampai dekat negara dia untuk dikebumikan. Bila buka keranda yang menutup dia tu, muslimat orang nampak senyum lah ustazah, senyum. Kan husnul khatimah kot. Bukan, muslimat tak semestinya. Memang waktu sakarat tu nak cerita sakitnya sampai tulang bibir ni, rahang ni tertarik ke belakang. Jadi nampak macam tertarik ke belakang. Muslimat. Lidahnya mengerut. Lidahnya seperti orang yang jadi lidah pendek. Muslimat dirahmati Allah. Kedua buah zakarnya terangkat naik. Allahu Akbar muslimat. Seluruh anggota jasad ni bekerja nak menceritakan aku tengah sakit ni. Tuan badan aku ni tengah sakit ni. Subhanallah. Dan hujung jemari berubah warna menjadi hitam kehijauan. Hujung jemari berubah warna menjadi hitam kehijauan. Jadi jangan anda tanyakan bagaimana sakitnya tubuh ketika seluruh urat dicabut dayanya hingga menjadi kaku. Sebab satu saja urat dicabut, rasa sakitnya sudah tidak boleh dibayangkan. Yang dicabut adalah nyawa, sakitnya tak terbayangkan. Dia tak sama dengan sakit luka kat kulit tadi. Tak sama dengan kaki kita terseliuh, sendi kita terusik sikit, tak sama. Lalu bagaimana rasanya jika yang dicabut adalah roh atau nyawa itu sendiri? Masya Allah, tabarakallah. Luluh hati kita mendengar muslimat dirahmati Allah. Ini bukan Ustazah Zai buat-buat. Ustazah Zai pun menggigil tubuh baca karangan Imam Al-Ghazali. Masya Allah, tabarakallah, begini rupanya cara orang dah berdepan dengan sakaratul maut. Selanjutnya satu persatu anggota tubuh akan mati. Mula-mula telapak kakinya menjadi dingin. Kemudian betis dan pahanya. Begini cara nyawa nak dikeluarkan. Kalau orang baik, pelan-pelan. Yang pelan-pelan seperti caranya malaikat mencabut nyawanya Nabi SAW pun Nabi masih berasa sakit. Fatimah mengiyakan, Aisyah mengiyakan, Rasulullah merasa sakit saat sakarat.
Dan Rasulullah sempat minta kepada Tuhannya, kalau begini sakitnya sakarat, pindahkan sakit umatku yang akan berdepan dengan sakaratul maut kepada aku, ya Allah. Nabi sayangnya kepada kita muslimat, minta Allah pindahkan sakit-sakit kita ni kepada Nabi. Kita sayang Nabi, apa pengorbanan kita? Masya Allah, sayang dan cintanya Nabi kepada kita ni sampai minta, pindahkan sakit umatku kepada aku. Tapi sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ikutkan Allah tak bagi langsung rasa sakit pada Nabi Muhammad. Tapi sebab Nabi Muhammad minta, pindahkan sedikit sakit umatku ni. Subhanallah. Nabi sayang sangat dengan umatnya sampai itu yang diluahkan, muslimat itu yang dirasakan, maka Nabi tetap merasai sakitnya sakaratul maut. Masya Allah, tabarakallah. Setiap anggota tubuh merasakan sakarat demi sakarat, penderitaan demi penderitaan. Dan itu terus terjadi sampai rohnya mencapai ke kerongkongan. Okey? Daripada betis, naik ke lutut, lutut naik ke peha, peha naik ke perut. Saya pernah menjadi saksi hidup. Muslimat dirahmati Allah. Saya boleh baca saat saya menjaga mak saya sakit stroke 5 bulan. Saat mak saya nazak, nak meninggal, saya orang pertama yang cakap dalam family group, tolong jangan seorang pun pergi kerja. Anak cucu tak payah pergi sekolah. Mak nazak. Abang saya boleh cakap, kau tahu mana mak tengah nazak tu? Kan sebab nafas mak dah berbeza dengan yang semalam, yang kemarin. Kita boleh baca, walaupun kita tak pernah mati, kita tak pernah tengok, kita tahu ini yang Allah ceritakan. Muslimat dirahmati Allah. Sebab sebelum ni, dalam keadaan seminggu sebelum meninggal, mak dah lemah, dah tak larat. Kita nampak berombak di bahagian perut. Maknanya nafasnya masih macam orang normal. Muslimat dirahmati Allah, walaupun dia dah lemah, berada di atas pembaringannya. Tapi saat hari dia nak meninggal daripada subuh tu, saya nampak perutnya dah tak berombak macam biasa. Tapi yang mendesah seperti berombak bahagian dadanya. Seperti orang penat. Ini pengakhiran, tanda-tanda pengakhiran muslimat. Saya cakap adik-beradik saya, walaupun seminggu tu kami bergile-gile tak nak tinggalkan mak. Minta maaf sebut macam nak mati tapi tak mati lagi. Macam nak mati tapi tak mati lagi. Mak belum nazak. Mak cuma menunjukkan lemahnya dia dah seminggu sebelum. Jadi pada hari kejadian, hari mak nak meninggal, saya kata hari ni jangan kerja. Abang saya kata, aku nak kerja je dah seminggu dah mak macam tu kan. Mak macam tu maksud muslimat dirahmati Allah, bukan mak sakarat lagi. Terlalu lemah dengan sakitnya. Tapi saat dadanya berombak, muslimat dirahmati Allah, kita tahu. Nyawa tu dah dekat nak keluar. Tak lama je akan mati berada di kerongkongan. Masya Allah, tabarakallah. Pada titik ini terhentilah perhatiannya kepada dunia berikut seluruh penghuninya. Pintu taubat telah ditutup dan ia pun diliputi oleh rasa sedih dan penyesalan. Masya Allah. Bila masanya taubat kita sudah tak diterima, bila nyawa sudah sampai ke kerongkongan, itulah titik akhir sakaratul maut. Muslimat dirahmati Allah, kita sakit berada di pembaringan. Ustazah, saya sekarang tengah sakit. Ustazah, saya dah tak boleh berlari ke masjid. Saya dah tak boleh hadir majlis ilmu kat masjid. Ustazah, saya hanya ada atas katil je, tak apa cik. Moga Allah ampunkan dosa. Banyakkan istighfar. Sebut kalimah la ilaha illallah. Semoga kalau ditakdirkan mati pun kita mati dengan kalimah-kalimah tayyibah yang baik-baik. Masih ada penyesalan. Masih sempat bisik anak-anak tolong bayarkan hutang mak sekian-sekian walaupun hanya berada di atas pembaringan. Muslimat, ada peluang lagi Allah terima taubat. Kalau kita sempat sakit. Orang sakit dah mula teringat nak mati. Tapi berapa ramai orang yang tak sakit dimatikan Allah. Sahabat kami aksiden, sekelip mata meninggal dunia. Rupa-rupanya mati mengejut ini bagi orang beriman adalah istirahat yang indah baginya. Dia berpenat jadi orang baik dan orang taat selama hidup. Tiba-tiba muslimat mati dalam tidur. Mati aksiden. Mati yang tiba-tiba. Semua orang terkejut. Kita kata kenapa Allah matikan dia? Dia tu ahli masjid tu tapi mati aksiden, hancur mayat dia. Contoh muslimat dirahmati Allah. Adakah dia orang tak baik? Jangan mudah-mudah nak kata jenazah tak baik. Sebenarnya kita terkejut dengan berita kematian. Dia pun terkejut juga. Mati dah aku ni ya Allah.
Tapi adalah satu kematian yang indah bagi orang beriman sebab selama ni dia jadi orang taat. Tak tunggu tua, tak tunggu sakit muslimat. Aku ni Allah suruh beramal. Tak tentu lagi aku mati bila beramal. Dia penat dalam amal, penat dalam sabar, penat dalam taqwa. Tapi dia cekalkan hati aku, redha ya Allah apa saja engkau hantarkan pada aku. Maka muslimat dia istiqamah menjalani kehidupan macam tu, tiba-tiba Allah matikan. Semua orang terkejut. Kematian itu sebenarnya adalah nikmat bagi orang beriman. Sebab orang beriman tak takut mati. Biar mati tu datang tiba-tiba. Orang beriman hanya tak sabar nak bertemu dengan Tuhannya. Ini cerita para salafus saleh yang tak takut mati. Sebab hari-hari dia buat persiapan. Persiapan tu untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhannya. Allah hanya nak jumpa orang-orang soleh, orang-orang beriman. Allah tak sudi nak palingkan wajahnya kepada orang-orang yang berbuat dosa, muslimat dirahmati Allah. Sebab tu kita merasa berdosa, itu biasa. Tapi jangan dah tahu buat dosa tapi malas untuk bertaubat kepada Allah. Allah tahu kita manusia biasa yang banyak dosa. Dan Allah beri ruang, peluang untuk bertaubat. Kita bertapi, kita bernanti. Tak taubat-taubat lagi, bahkan makin lazat dengan maksiat. Makin tua makin buat maksiat. Tiba-tiba datang kematian. Kita pun kata, oh ni yang Ustazah Zai kata ni. Matinya orang beriman ni adalah satu istirahat yang indah. Ya kalau dia orang beriman. Tapi kalau dia tak sempat bertaubat, mati tiba-tiba itu adalah satu azab bagi dia. Penyesalan itu luar biasa. Aku tak sempat bertaubat pun, ya Allah kau dah matikan aku. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Kita nak pilih yang mana? Nak jadi orang beriman atau orang yang bermaksiat? Nak husnul khatimah atau su'ul khatimah? Masya Allah muslimat. Tadi ada seorang budak muda PM tepi saya. Kelakar juga kadang-kadang. Tapi kena layan lah muslimat dirahmati Allah. Kalau kita tak layan, sekali dia cari geng-geng dia pula. Dia kata, kenapa Allah tu tak datangkan rasa kat saya nak solat? Saya dah solat dah. Tapi makin ada je benda tak baik berlaku kat saya. Kenapa saya tak kuat nak tutup aurat Ustazah? Saya sanggup berhenti kolej sebab saya dah pakai tudung dah dekat rumah tapi saya malu nak jumpa kawan-kawan saya kat kolej. Kenapa Allah tak letakkan rasa saya nak tutup aurat? Kan muslimat dirahmati Allah. Dia macam nak mengarahkan Allah. Kalau kau nak aku jadi baik, kau campakkanlah hidayah dalam hati aku. Kalau kau nak aku jadi baik, ya Allah, kau letakkanlah nur iman dalam hati aku. Ustazah kata, awak dah start. Jangan berhenti buat je. Tapi macam mana saya nak tahu Allah dah terima ke belum? Penat dah kita nak jawab. Kalau mokcik-mokcik duk tanya soalan macam tu lagi, memang nak kena piat sungguh lah. Dah mula keluar kat orang, Ustazah punya garang tu. Sebab dah tua-tua belaka, muslimat dirahmati Allah. Ustazah, saya dah solat dah, tapi rasa suami tak baik pun lagi. Saya je buat baik. Lah nak masuk syurga tu siapa? Kita, muslimat dirahmati Allah. Tapi kita sibuk orang belum baik. Letih Ustazah, asyik kita je qiyamul lail. Suami kita tak pun. La ilaha illallah muslimat. Suami kita pergi keluar mencari nafkah. Keluar pagi, balik petang. Muslimat dirahmati Allah. Itu dipandang jihad oleh Allah bila mana dia menafkahi isteri dan anak-anaknya. Jadi kalau kita tak nampak dia baca Quran, kita tak nampak dia puasa sunat, jangan kita menyangkakan ahli neraka, sungguh dah dia. Syukurlah kalau dia jaga solat 5 waktu sehari semalam. Sebab tu memang orang perempuan bab solat sunat rajin. Bab puasa sunat rajin. Lebih rajin daripada orang lelaki. Agaknya kenapa muslimat dirahmati Allah? Kita pun berfikir-fikir. Kebanyakan memang macam tu lah Ustazah. Orang lelaki tak ada. Kalau ajak puasa sunat, awak lah puasa, abang izin. Habis tu abang nak ngeteh ni. Kan tak jadi puasa sunatnya. Kenapa muslimat? Rupa-rupanya Nabi nampak ramai wanita dihumban dalam neraka berbanding orang lelaki. Walaupun atas dunia ni ramai orang perempuan komplain orang lelaki tak nak beramal sangat. Tapi kenapa ramai orang perempuan dalam neraka bukan ramai orang lelaki? Sebab muslimat dirahmati Allah, lidah orang perempuan, mulut orang perempuan terlampau banyak menyakiti hati pasangannya. Ya Ustazah, saya mengaku tapi fair and lovely lah, dia pun banyak menyakiti saya juga. Jawab lagi muslimat. Tak larat dah nak kata macam mana. Jawab lagi kita ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah. Sebab kita sibuk dengan amalnya orang. Kita tak sibuk dengan amalnya diri kita sebagai persiapan berdepan dengan sakaratul maut. Masya Allah.
Muslimat dirahmati Allah. Bila kita faham keadaan demi keadaan tadi, sakitnya sakaratul maut diberikan contoh. Banyak contoh-contoh yang kita baca daripada para nabi, kemudian turun kepada para sahabat, para tabi'in yang membungkam lidah, melemahkan semua persendian, warna kulitnya pun turut berubah. Muslimat dirahmati Allah. Disebutkan satu persatu yang lidahnya mengerut tadi. Anda tanyakan bagaimana sakitnya tubuh ketika seluruh urat dicabut dayanya hingga menjadi kaku. Semua kita tak mungkin akan tergambarkan. Selanjutnya satu persatu anggota tubuh akan mati. Telapak kaki menjadi dingin, naik sampai ke atas ke kerongkongan. Pada titik itu berhentilah perhatiannya kepada dunia, berikut seluruh penghuninya. Pintu taubat telah terbuka. Sebab tu kata Nabi SAW, tuqbalu taubatul abdi malam yugharghir. Taubat seorang hamba masih diterima selama roh belum sampai di tenggorokan. Ustazah, Cik ni dah terlampau banyak dosa, dah sempat ke Cik bertaubat? Sempat Cik. Itulah Ustazah doa ya, Cik sempat pergi haji. Nak buat apa Cik? Nak bertaubat. Tak payah tunggu haji, sekarang ni kena bertaubat. Kesianlah muslimat, ada orang faham pergi haji baru bertaubat. Habis tu orang yang tak ada duit nak pergi haji, tak ada kemampuan. Ada orang faham bertaubat tu hanya solat taubat. Doalah Ustazah Cik sampai umur ni rasa dah semput, rasa macam nak mati. Doakan Cik sempat malam ni solat taubat. Sekarang ni kena solat taubat. Sebab tu ada orang, saya dah cerita dalam kuliah-kuliah saya muslimat. Seorang BFF ni orang kaya raya lah. Kawan dia sekaya-kaya manusia, kena kanser. Dah tak ada harapan, dah berhari-hari duduk di hospital, tapi masih boleh bercakap. Dia telefon dengan Ustazah, Ustazah boleh tolong tak kawan saya ni, dia tak ada suami, dia tak ada anak, tapi dia banyak harta Ustazah. Kesian dia sebab selama ni dia sibuk cari harta. Lepas tu sekarang dah nak mati ni baru dia menyesal. Kan doktor kata dah tak ada harapan dah. Dia tak boleh baca Quran Ustazah. Ustazah boleh datang tak dekat Prince Court Hospital. Oh, saya dengar hospital yang macam hotel tu pun saya takut dah muslimat. Kan dia suruh saya pergi kat situ setiap hari mengajar Iqra' daripada Iqra' 1. Nak buat apa kak? Kata dah, doktor kata dah tak ada harapan ni. Yelah Ustazah dia lemah tapi masih lagi lah boleh layan akak bercakap ni. Kesian kat dia Ustazah. Ustazah cakap je berapa nak bayar. Kita boleh bayar. Allahu Akbar muslimat. Cik baiklah Ustazah Zai tak kelabu asap dengan duit kan. Kau tidak pergi je. RM10. RM10. 26 huruf. Ulang banyak kali RM260 kompom. Sekali datang. Bayangkan muslimat. Dah tahu dah memang takkan pandai lah orang ni. Sebab dah macam orang nak berdepan dengan mati. Jadi saya kata kak, kalau keadaannya macam tu dah tak perlu panggil saya lagi dah. Bukan kita berputus harap. Akak bayangkan dia suruh beli Iqra'. Ustazah ajar daripada Iqra' 1 ya. Dia nak cakap pun dah susah. Akak yang duduk di samping dia, ajarkan dia menyebut Allah berulang kali. Ajarkan dia melafaz astaghfirullah. Dia nak sebut astaghfirullah pun susah dah Ustazah. Apatah lagi nak sebut baca Fatihah panjang-panjang dengan Ustazah. Bukan saya tak nak tolong. Kena betul kaedah muslimat. Sebab tu kita nak talqinkan orang nak pimpin syahadah, jangan bagi susah kepada jenazah. Mak mengucap mak. Asyhadu, asyhadu. Pening orang yang bakal jenazah tu muslimat. Dia tak boleh sebut punya, dia tak boleh sebut. Sakit tu luar biasa. Cukuplah kita bisik kat telinga dia, Allah. Lembutkan suara kita, tenangkan suara kita. Ini dia pasang Quran entah macam-macam. Bukan kita tak hormat ayat Quran tu. Mak dah tak mengharap bunyi suara CD, bunyi tape, tak mengharap. Mak nak anak mendekat kepada telinga mak. Tolong ulang. Pimpin mak dengan sebutan Allah. Jangan ditinggalkan. Anak-anak duduk keliling ni. Tapi duduk main WhatsApp. Baca, buka tape. Buka surah Yasin. 30 juzuk berulang. Bukan itu yang diharapkan. Bahkan kadang-kadang bunyi Al-Quran begitu membingitkan orang yang sedang jenazah, yang sedang sakarat. Maksud bingit tu muslimat yang daripada bunyi tape, yang tak berhenti-berhenti. Sebab dia dah tak boleh dengar kesempurnaan bacaan itu, tak boleh dengar dah.
Yang dia nak dengar, aku nak mati dengan kalimah apa. Sebab tu anak-anak inilah persembahan yang terbaik saat ibu ayahmu dalam sakarat. Jangan tak balik muslimat kalau boleh saat itu. Tapi semua tu adalah rezekinya Allah. Allah yang tentukan. Saya dulu masa mak saya sakit, saya cakap mak kena bertugas ni pergi Mekah 2 minggu. Kalau ikutkan hati tak nak pergi, mak tengah macam ni, pergi je. Buat benda baik tu, doakan mak. Kalau Allah tu nak bagi rezeki, engkau duduk dekat dunia mana pun insya-Allah jumpa dengan mak. Kalau Allah kata tak jumpa, muslimat dirahmati Allah, engkau teman tidur sebelah mak pun, mak melalui sakarat pun kau takkan sedar. Sedar-sedar bangun tengok mak sejuk dah. Doa je banyak-banyak. Buat je benda baik. InsyaAllah yang baik-baik akan datang pada kita. Subhanallah muslimat. Saya bersyukur sangat pada Allah. Kan semua adik-beradik saya dijumpakan. Dan bukan bermakna yang tak jumpa tu adalah anak yang zalim, anak yang jahat. Tidak. Ada caranya bagaimana Allah nak menyatukan hati. Allah je yang tahu. Ya Allah, aku hari tu mak aku nazak, aku tak balik. Aku tak mandikan jenazah mak aku. Sampai ke perkuburan aku tak sempat jumpa pun. Adakah aku anak yang kejam, anak yang zalim? Jangan tiba-tiba buat keputusan macam tu. Rupanya caranya Allah, muslimat dirahmati Allah, orang yang tak dapat bertemu saat ibu dan ayahnya sakarat, dia akan rasa ralat ni. Ralat itulah yang kadang-kadang lepas emaknya mati, dia jadi anak yang jauh lebih baik daripada anak yang taat sebelum emaknya mati. Faham tak muslimat? Itu rezeki kepada ibu dan ayahnya. Sebab tu jangan kata, ni husnul khatimah ni anak-anak semua duduk keliling dia. Belum tentu. Allah ada perancangan. Terkadang kita nampak jenazah tu macam memburukkan. Ustazah kenapa mata dia terbeliak, lidah dia terkeluar. Itu mesti su'ul khatimah kan Ustazah? Tak ada siapa yang berhak menentukan. Sebab terkadang Allah tunjukkan kepada si mati bukan ujian untuk si mati, tapi untuk orang yang berada di sekeliling. Sebab tu menjadi amanah besar bagi pemandi jenazah, kamu tengok keadaan mayat tu buruk macam mana pun, tolong jangan diceritakan kepada orang lain. Sebenarnya itu adalah rezekimu. Tengok, ya Allah, kenapa lidah terkeluar ni teruk sangat ni? Kita tanya minta maaf kah apa yang dibuat olehnya? Oh, dia ni dulu mulut memang jahat ni. Orang cerita kat dia, astaghfirullahalazim, Allah tunjuk depan aku ni. Terima kasih ya Allah, engkau bagi dekat aku ni live depan mata aku, bukan untuk aku ceritakan. Ustazah Zai ceritakan. Tapi bila Ustazah Zai bercerita, orang tak tahu siapa yang Ustazah cerita tu. Syaratnya jangan hari ni ada orang mati, lidah terjelir keluar, besok Ustazah terus ceramah, kita tahu semalam ada orang mati kat masjid kita, lidah dia terjelir. Kompom-kompom lah orang tahu si Fulan punya jenazah. Kan? Jadi biar lama dulu-dulu ada satu kisah. Untuk apa? Pelajaran. Muslimat macam-macam cara saat sakarat. Ada orang yang dalam keadaan hodoh wajahnya. Semuanya adalah rezeki masing-masing. Saya nak tutup malam ni dengan surah An-Nisa ayat 18. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Maksudnya, dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, ini tu betul an, saya benar-benar bertaubat sekarang. Bila dah nyawa berada di kerongkongan, dah nak lepaskan sakarat yang menyakitkan, saat tu baru, ya Allah, aku nak balik, aku nak hidup walau satu saat, aku nak bertaubat. Taubat itulah yang terlambat. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, kita pendosa, dulunya kita bagaimana tak payah ceritakan pada orang, sebelum datangnya sakarat itulah kita nak bertaubat. Walaupun hanya sempat bertaubat sekelipan mata, kalau yang sekerdipan mata itu diterima Allah dan paling berkualiti, paling ikhlas, paling menyesal sungguh-sungguh dalam taubat, itulah yang dipandang Allah. Sebab ada orang muslimat dirahmati Allah, kononnya dah bertaubat tapi buat lagi dosa, buat lagi dosa. Takut Allah takdirkan mati saat berbuat dosa. Jadi jangan kita ulang. Ajar diri kita berpisah terus dengan maksiat. Sebab itu ayat surah An-Nisa 18 ini ditafsirkan oleh Mujahid mengatakan,
ketika seseorang melihat utusan malaikat pencabut nyawa dengan mata kepala sendiri, maka wajah malaikat maut itu nampak jelas di hadapannya. Jadi janganlah engkau tanyakan betapa pahit dan getirnya kematian dan saat sakaratul maut. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah, tolong ringankanlah sakaratul maut atas Muhammad. Maksud kalau Nabi minta ringan sakarat atas dirinya, bermakna Nabi mengajar umatnya untuk minta ringankan. Minta, kenapa kita disuruh berdoa hawin, permudahkan wahai Allah atas apa? Sakaratul maut. Jangan kita tidak berdoa kepada Allah untuk, ya Allah ringankan aku, permudahkan aku saat menghadap sakaratul maut. Sempatkan aku bertaubatan nasuha sebelum tarikh kematian aku, ya Allah. Gunalah bahasa apa pun asalkan dengan ilmu kita faham. Takutnya aku mati dalam keadaan aku tak bertaubat, ya Allah. Takutnya aku mati berdepan dengan sakaratul maut yang begitu dahsyat, ya Allah. Okay, muslimat dirahmati Allah, semoga pada malam ini, walaupun tidak menyeluruh, sekurang-kurangnya kita tahu apa yang disebutkan tentang sakaratul maut yang pasti singgah dalam kehidupan kita. Kerana semua kita pasti akan mati. Kita berbicara tentangnya, yakni tentang sakaratul maut, satu hari nanti kita akan merasainya. Kita bercerita tentangnya, kita sayang suami anak-anak kita, ibu ayah kita, satu hari Allah akan tarik mereka daripada kita. Kita tak rela muslimat berpisah dengan kesayangan kita. Tapi percayalah, semua yang hidup pasti akan mati. Seru nama Allah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup, Allah yang maha hidup. Allah je yang tidak akan mati, tidak akan lupus. Dunia ini akan fana, kita pasti akan mati. Binatang-binatang yang kita bela dengan kasih sayang, tumbuh-tumbuhan yang menghijau depan rumah kita, semuanya pasti mati. Yang tidak mati hanyalah Allah. Termasuk saya sebut dalam COVID ini muslimat, COVID itu juga pasti mati. Sebab dia makhluk. Bila Ustazah sampai sekarang masih ada lagi ni, sampai kita dah tak tertengok dah angka berapa dah hari ni agaknya, tak tengok dah muslimat, dah tak larat dah. Yang pasti COVID tu ada dengan kita. Dia masih ada. Dan dia pasti mati. Bila? Kerjanya Allah. Sebab Allah hidupkan dia bukan sia-sia, ada sebab. Ramai orang yang tidak mengakui keberwujudannya Allah sebab tak nampak di mata. Tapi COVID yang tak nampak di mata, beria-ria pula dia percaya. Muslimat dirahmati Allah, betul percaya. Ada Ustazah, ada jiran saya mati 3 hari lepas positif COVID tu mati Ustazah. Ganas betul COVID ni, ada dengan kita. Allah perhati kita sampai ke dasar hati, kita tak terasa wujudnya Allah. Ini yang Allah nak beri pada kita muslimat, satu tarbiyah demi tarbiyah, tapi kita masih lagi bertapi nanti untuk bertaubat kepada Allah sampai jangan sampai saat datangnya sakarat. Semoga malam ini kita merasa dinasihat oleh kitab Di Balik Tabir Kematian karangan Imam Ghazali dalam bab yang ketiga bertajuk dahsyatnya sakaratul maut. Okay, saya bukan orang alim, cuma suka untuk menasihat, membacakan isi kitab. Sebab saya tak layak menasihat kecuali saya menasihat diri saya sendiri. Jadi saya duk rasa sentap bila baca kitab ni. Tak acilah sentap seorang-seorang, nak ajak orang Penang sentap berjemaah. Faham ya? Muslimat dirahmati Allah. Jadi saya pohon ampun maaf, zahir batin. InsyaAllah ada pertemuan lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih Ustazah. Baik, jumpa lagi insyaAllah. Ustazah, alhamdulillah. Lagi nanti memang. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Puanku ada